Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi Masjid Jami' Kampung Rahmat Cangkat Sulaiman Sungkai Perak Darul Rizwan, macam tu. Ya, begitu juga bahagia tuan imam, barisan jantan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Manusia hidup di atas dunia ini sementara sifatnya. Dunia ni sementara sifatnya, apatah lagi yang ada dalam dunia. Nama Syamsul Debat tak penting pun. Sampai satu masa dia akan dilupakan. Dia akan jadi nama-nama baru. Yang tertinggal mungkin ada perkara-perkara baik yang orang akan ingat. Dan silap-silap nasib tak baik, ada juga benda tak baik yang orang akan ingat. Jadi mana kita nak? Contoh saya ingat waktu kecil dulu kan, semua menyaksikan, beli kaset, tengok nak mendengar, masa tu dengar suara je, nak mendengar ceramah Datuk Haji Ismail Kamus. Allah, gila betul, ulang banyak kali. Pusing dengan pen tu, nak pusing kaset tu, nak rewind kan, dengar kan. Lepas tu sampailah dia uzur, tengok lagi, sampailah dia meninggalkan kita semua. Saya pun rasa seronok sangat, bersyukur sangat sebab Allah izinkan saya dapat bertemu dengan Allahyarham ni. Saya ingat dalam setahun sebelum dia meninggal dunia, saya dapat peluang jumpa dia. Dulu saya tengok dekat celah tingkap je, kat kampung, kat surau kampung mak saya. Lebih kurang macam ni lah kan, tengok agak celah tingkap tu, tengok tak dapat nak masuk dalam, penuh kan. Lepas tu sampai masa saya pula ceramah, macam tu lah. Jadi itu pulang kat kita kan? Kegembiraan di dunia, kegembiraan di akhirat. Ada orang kan tercari-cari lagi macam mana agaknya hidup bahagia ni, macam mana nak bergembira dalam dunia dan akhirat ni. Kadang-kadang orang berlumba-lumba nak cari kegembiraan tu dengan pelbagai cara. Ada yang ingat gembira ni, bahagia ni adalah diukur dengan harta, mungkin diukur dengan pencapaian dalam pelajaran, mungkin diukur dalam pencapaian kerjaya, mungkin kehidupan berkeluarga, mungkin. Tapi kalau kita tengok, kalau melalui harta, ada orang duit banyak pun tak bahagia juga. Banyak masalahnya, ada je isu dia, nak duduk macam ni pun tak dapat dia, sibuk nak naik kayu, duit banyak. Tentu-tentu kita tak ada duit dapat duduk sini. Contoh kurang duit lah, bukan kata tak ada kan. Taklah sebanyak orang lain kan. Bagi banyak duit lagi tak ada masa, penjadah duit banyak macam tu, contohlah kan. Patutnya banyak duit kita boleh rehat, duit dah banyak kan. Kita walaupun kita duit tak berapa banyak, bangun pagi relax, boleh lah lepak-lepak dengan kawan, minum kat kedai kopi, boleh lagi. Jadi bukan duit ukurannya. Ada yang cakap melalui pencapaian kerjaya, pangkat. Betul ke? Ada orang tu pangkat tinggi, pening kepala, kejap meeting. Tak apa ni meeting. Kalau ada meeting dapat duit tak apa. Meeting tak dapat duit kan. Habis macam mana? Kan? Adakah career itu juga merupakan satu kegembiraan? Jadi penyanyi, career dia jadi penyanyi, anda betul. Kan, menyanyi satu lagu sampai 15,000, 20,000 bayar, penyanyi-penyanyi yang top lah kan. Yang baru-baru belajar merakamkan album lupa kan lah kan.
yang lama-lama, yang top-top kan. Jadi makna kata sampai satu tahap hidup dia pula diperhatikan, tak bahagia juga. Macam-macam, kawan tu nak relax, duduk tepi jalan pun tak boleh, nak lepak dengan kawan pun tak boleh, macam-macam orang perhatikan kan. Kemudian ada juga yang menjadi pelakon. Pelakon pula glamour, dia rasa seronok sana sini, sudah macam-macam juga orang kata, kenapa pelakon ni macam ni, tak reti ke jaga batasan, macam-macam lah orang kritik. Jadi apa bahagia yang sebenar-benarnya kan? Masuklah berkeluarga, ada orang tu anak 10, kau bahagia ke tidak? Tak bahagia. Anak kau dah 10 dah, tengok anak memanglah lah, tak boleh pula tengok anak tu. Anak 10 tak bahagia lagi, bini ompek pun tak bahagia lagi, macam mana paning contoh kan? Tak ada anak, satulah perangai manusia. Bila ada mungut, tak ada pun mungut. Manusia ni dilahirkan berkeluh kesah lagi kikir, mungut je, ada je benda tak perhati. Macam mana Malaysia boleh raya hari Selasa, sedangkan Brunei dengan Indon raya hari Senin. Masa bulan puasa tu bising marah. Kenapa kita raya Selasa, Brunei Indonesia beraya hari Senin? Apa lain ke anak bulan yang dia tengok dengan kita tengok? Dia kata marah. Sekali umum raya hari Senin, marah juga, lagi marah. Hara dia kata raya terkejut. Apa sebab raya terkejut pula? Cukup saya tak faham. Daripada kecil dulu memang kita nak tahu raya tak raya, kita tunggu pengumuman. Sekarang orang dah tak tengok pengumuman, dia tengok kalender kuda. Siapa suruh kan? Lepas tu bila raya kelang kabut, salahkan pula, kenapa ni, kenapa tak sama, kenapa tak selaras. Tak sah lah macam tu. Situ nak menunjukkan ingatan Allah, ingatkan kita raya tak raya semua dengan izin Allah. Buat tiba diumumkan, dengan ni diumumkan raya tangguh tahun depan, lagi marah. Tahun ni tak raya dah, tahun ni puasa ya, taruhkan puasa, tahun depan nak raya, lagi bangi kan. Jadi tak adalah jadi macam tu kan. Jadi makna kata itulah dia manusia. Maka perlulah diingat segala sesuatu pasti memiliki tanda. Demikianlah pula bagi orang-orang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kalau tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub dan Imam Al-Ghazali, kita tengok macam mana Nabi Muhammad SAW pernah memberitahu dalam satu hadis qudsi yang Allah memberitahu apa? Sesungguhnya aku tidak memberikan 2 keamanan dan 2 ketakutan, tetapi sebaliknya aku memberikan 1 keamanan dan 1 ketakutan. Apa maksudnya? Allah bagi tahu, barang siapa yang takut dariku di dunia, akan ku amankan dia di akhirat. Dan barang siapa yang aman dariku di dunia, akan ku takutkan dia di akhirat. Jadi pilih nak yang mana. Atas dunia ni tak boleh, itu tak boleh, makan babi tak boleh, minum arak tak boleh kan, makan bab 1 tak boleh. Apa sal tak boleh? Kenapa tak boleh? Benda sadap. Daging paling sadap dalam dunia ni makan daging apa? Daging yang paling sadap makan dalam dunia ni nombor 1 jatuh rankingnya daging manusia. Betul, ni menurut kajian. Tapi janganlah saja digoreng anak tu sekarang ni. Saya cakap contoh ni berdasarkan kajian. Lembut daging manusia tu, daging manusia paling sadap. Nombor 2 jatuh ke ranking kedua daging babi. Tapi salah nombor 1, nombor 2 tu tak boleh makan. Darurat pun boleh makan. Contoh kita kat tengah laut dah tak ada benda nak makan, kita siap sikit daging kita ni makan, boleh? Sekadar untuk hidup, boleh? Babi lah darurat tiba-tiba tak boleh keluar, lalu seekor babi, kita pun tangkap babi tu, makan sekadar nak hidup, bukan beri nak masak kicap kan, masak kicap dah kan. Wah sadap babi ni malam ni, alhamdulillah. Beri si bang, separuh kita panggang, separuh kita bakar, separuh baik gulai. Kacau. Bukan macam tu Yang ketiga baru daging-daging lain. Tapi masalahnya tu tak boleh. Habis tu tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh. Apa pasal?
Itu dengan itulah Nabi sebut sesungguhnya dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Nabi sebut. Memang payahlah orang yang beriman, memang tu tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh ni, tak boleh, tapi kebebasan bagi orang yang beriman adalah apabila terputusnya nyawa dari badan. Bahagia betul dia, sebab dah tak ada peraturan untuk dia ni. Kan? Macam itulah. Main rabur yang perempuan tu bukan bini dia, kan tak boleh. Kenapa tak boleh? Tapi bila masuk dalam syurga besok, itu lain. Tak ada peraturan. Digambarkan juga dalam kitab Mekah Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, bila dibuka, bila dia masuk ke dalam syurga, sekumpulan manusia masuk ke dalam syurga, Allah Ta'ala perintah kepada malaikat, kau bukakan tabir ni biar dia orang nampak muka aku. Allah Ta'ala beritahu. Malaikat nyaut, macam mana lah ya Allah, dia orang ni dah haka pada kau ya Allah, takkan aku nak buka tabir ni? Buka lah atas perintah aku. Kenapa? Kerana mereka di atas dunia, salah satunya mereka pernah menangis kerana aku. Buka kitab Mekah Syafatul Qulub, tajuk menangis kerana Allah. Ringkas cerita, buka ya, semua orang sujud. Allah Ta'ala tanya, wahai hamba-Ku, kenapa engkau sujud? Sesungguhnya di sini bukan tempat beramal dan bukan tempat bersujud. Apakah kamu tidak rela kepada aku? Rupa syurga tak ada lagi dah. Waktu syurga, dekat syurga besar tak ada siapa tanya dah masuk Zuhur belum. Masa tu tak ada sibuk kena nikah dulu, jangan kau pegang perempuan tu, tak ada. Syurga lain. Tu dia. Masa tu dah tak ada peraturan. Itulah syurga sesyurga-syurganya. Bila jawab, apakah kamu tak rela pada aku? Semuanya, mana mungkin kami tidak rela kepadamu ya Allah, dengan tahap engkau memberikan kepada kami sesuatu yang tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar ke telinga, tak pernah terbayang ke hati. Hebat ni syurga tu. Kalau kita bayarlah Steven Spielberg untuk buatkan drama, buatkan filem tentang syurga, sampai mampu pun dia tak boleh buat. Sebab hebat ni syurga itu. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 9, yang mana artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang menjauhkan diri daripada perbuatan perkataan yang tiada berguna, orang yang menunaikan zakat, orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang di sebalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Untuk itu ada beberapa rahsia dalam tu bagi menggambarkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Pertama, jagalah solat 5 waktu. Itu sebab yang datang ni semua bahagia, melainkan orang yang malamnya baru kali pertama nampak muka. Ada tak? Contohlah. Jadi tu baru nak mula bahagia. Contoh, mudah-mudahan. Janganlah malam ni yang kau datang. Kan? Datanglah tiap-tiap malam. Kan? Baru dia bahagia. Tak ada orang pergi masjid semayang hati dia kusut. Tak ada. Malahan tadi ada yang lalap waktu imam tengah zikir tadi. Punya tonang yang sampai terlalap. Perbuatan-perbuatan solat, menurut pakar teori praktik solat, tahu tak waktu bila waktu paling tenang dalam perbuatan solat? Seorang doktor pakar Cina, berbangsa Cina, dia buat kajian. Dalam perbuatan-perbuatan solat, mana perbuatan yang paling tenang sekali? Cetaka. Mana yang paling tenang? Ramai yang jawab sujud. Itu makna lalap. Bukan time sujud. Waktu yang paling tenang adalah orang yang daripada rukuk tu, dia bangun Sami Allahu liman hamidah, mata pandang bawah sebelum dia turun. Itulah waktu yang paling tenang dalam hati seseorang yang bersolat sepatutnya. Dan benda tu takkan dicapai oleh orang yang sembahyang itu bak kata ni 9 tu berkecapui, atau berkecapui, berdesup cakap orang KL.
Kalau yang semayang laju-laju sama Allah, dah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia takkan dapat ketenangan tu. Jadi makna kata juru pakar, bayangkan pakar yang berbangsa Cina pun dia kata daripada berdiri tu sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu tenang habis tu. Jadi jaga solat, jangan pernah melalaikan solat, kerana amalan yang pertama akan ditanya oleh Allah SWT apa dia? Solat, confirm solat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 238 yang bermaksud, peliharalah semua solatmu dan peliharalah, berdirilah untuk Allah dalam solatmu dengan khusyuk. Jaga solat. Kalau dulu tak semayang, sekarang jadi semayang. Dulu semayang tapi lambat, sekarang semayang awal waktu. Semayang awal waktu dah, tapi semayang seorang, semayang berjemaah pula. Semayang berjemaah dah, tapi habis salam berambui balik kan. Jadi stay. Lepas ni ikut zikir dan doa. Dulu semayang zikir doa dah, tapi tak buat salat sunat. Buat salat sunat pula, qabliyah ba'diyah buat. Banyak kita sentiasa ada ruang untuk kita memperbaiki solat kita, memperbaiki kualiti ibadah kita. Yang penting dalam ibadah, dalam mencapai kesempurnaan ibadah, pertama, mestilah dengan ilmu. Kedua, mestilah ikhlas. Maksud ilmu tadi kena belajar, tak tahu tanya, jangan main ikut-ikut aja. Kedua, mestilah ikhlas, bukan ada niat-niat tertentu. Semayang sebab pak mentua, semayang sebab tiba-tiba mak mentua datang rumah, sung semayang ni, betul tak semayang? Ketiga, ada perubahan pada perangai dan tindak tanduk, makna jadi baik. Ini lagi dia semayang lagi teruk perangai, mengumpet laju ya. Aduh ya benar nak cakap, nak kutuk-kutuk orang, contohlah kan. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat, dengan niat. Ya. Yang kedua, dia tidak membenci. Jangan pernah membenci seseorang walaupun dia buat salah pada kita. Macam tu. Tu salah satu lagi orang yang nak berjaya ni. Jangan kau mana benci kau. Aku tak suka lah kat dia, aku tak suka lah kat dia. Habis semua orang dia tak suka. Dia tak tahu semua orang tak suka dia. Sibuk tak suka kat orang kan. Kan? Dia ingat dia seorang hidup dalam dunia ni. Orang semua perhatikan kita. Baik dengan orang, orang baiklah dengan kita. Macam tu lah. Itu sebabnya Nabi ajar kita, kalau nak ukur keimanan seseorang ni, Nabi ajar kita dengan cara tengok kepada jiran-jiran dia. Nak tahu kita ni baik tak baik, jangan syok sendiri. Aku baik, jiran semua suka kat aku. Confirm ke? Suruh orang lain survey, tanya, cari yang tak kenal. Saya nak tanya lah, cik nak buat banci kejiranan, nak tanya jiran sebelah rumah cik ni macam mana? Bolehlah. Bolehlah nampak? Dia tak cakap baik pun, bolehlah. Dia time dia tegur, dia tegur. Time dia dapat gaji macam tak tegur. Macam tu pula kan. Orang tertahu time dapat gaji pula tu. Contohlah. Kalau nampak orang berbuat kesalahan, cubalah kita mendoakan dia untuk berubah. Jangan kita bersangka buruk dengan orang, macam kita ni baik sangat. Mudah-mudahan ada orang lain doakan kebaikan kita. Kita doakan kebaikan orang. Ya Allah, sian dia tu, rambut perang, agak kat rumah paip rusak ke tu yang perang rambut mudah-mudahan cepatlah bekalan air bersih sampai ke rumah dia. Ada doa macam tu kan. Kadang orang-orang ni memang macam tu kan. Memang macam tu. Ada je kesalahan-kesalahan buat ni kan, kita anggaplah yang buat jahat kat kita ni nak uji kita kan. Kerana akan terdapat kelegaan dan ketenangan di saat kita mampu memaafkan orang lain. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10 yang bermaksud orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Yang ketiga, tunaikanlah zakat.
Sedekah wajib iaitu zakat. Dan kita tidak hanya menerima tapi juga perlu memberi. Namun lebih baik memberi daripada menerima. Itu sebabnya anjuran berzakat menjadi sangat berkaitan dalam agama kita. Ketika kita tidak mampu untuk berzakat, ada cara untuk dilakukan, iaitu bersedekah, berinfak atau lain-lain lagi. Nampaknya masjid ni sedang dinaik taraf katanya. Kan saya tengok ada signboard tu. Dah naik taraf dah ni ke belum? Belum lagi, on the way. Kan? Jadi dia kata nak naik taraf tu bersemangat sikit. Berapa yang diperlukan? Tanya. Bagi makluman kat penduduk. Mana tahu ada penduduk? Saya ingat saya nak bagilah 1,000, dia kata. Yang seorang tu saya nak bagi 500. Dengan syarat buat wakaf. Sebab apa? Kalau wakaf, bila kita bagi, dia tak boleh gunakan untuk tujuan-tujuan lain. Wakaf ni terhenti hanya untuk tujuan itu je. Tak boleh, tariklah dulu buat toilet, tak boleh. Mesti untuk upgrade masjid. Dan bayangkanlah pahala mengalir selagi mana orang pakai. Termasuklah ni zakat ni. Jangan kita tak bayar. Oh dah bayar dah zakat, zakat fitrah. Jangan fikir zakat fitrah aja. Kan? Inilah zakat simpanan. Orang perempuan, zakat yang paling banyak bawa orang perempuan masuk neraka. Zakat omeh, perak, barang komeh tu. Apa kita yang kita apa yang kita pakai tak kena, dia kata. Yang kita simpan tu pun yang kena. Ada dekat yang simpan tu tak kena, yang kita pakai je kena. Tak. Dua-dua ada kiraan dia. Yang kita pakai tahap berapa kilo yang kita pakai. Bukan kilo, berapa gram yang kita pakai. Yang dikenakan cukup haul dan nisab dia kena, iaitu jumpalah dekat pusat zakat negeri masing-masing. Sebab dia ada kiraan dia. Yang tersimpan pula macam mana kira dia. Yang emas hiasan dekat atas almari yang kita susun tu, kalau ada timbangan dia cukup, maka kono lah. Ya. Kadang sebab itu je kita tak lepeh kan. Jadi sedekah lah. Bantulah orang. Tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah, Nabi sebut. Tangan yang memberi sentiasa lebih baik pada tangan yang di bawah. Dan Nabi juga sebut, banyakkan melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Sebab dengan melihat yang di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Tentu kan? Kemudian tidak berkeluh kesah. Untuk mencapai proses kedewasaan, untuk menjadi matang, kita pasti akan mengalami masa-masa untuk berkeluh kesah, kerana Allah telah menjanjikan pahala yang besar kepada mereka yang bersabar dan tidak berkeluh kesah. Sabar banyak-banyak. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cubaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada ujian. Dah nama pun manusia. Sungguh cantik bulan mengambang, torang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, tentu tak dapat lari daripada ujian dan cubaan. Tu pantun yang pertama. Memang betul, dah nama pun orang, mestilah ada ujian. Yang tak ada ujian orang gila. Tapi orang gila tu pula menguji kita. Bolehlah dia berdiri depan kita, telanjang dah, sap dia telanjang lah. Parah betul. Hilang selera makan. Kita tengah nak makan nasi, dia boleh buka seluar depan kita, macam mana? Aduh. Tengah makan hotdog pula tu, berjuntai pula. Aduh. Kenapalah kau time ni lah kau nak buka seluar kau? Hilang kan? Hilang selera. Nak macam mana? Ujian. Baru nak relax. Dapat aku rehat kat rumah hari ni. Buka TV, baru nak tengok TV, anak pula jatuh basikal kat di simpang tu, orang tu telefon suruh jemput, ambil anak kat parit nah. Lah, kena pergi pula. Ujian. Ada ujian. Bu jatuh basikal ke dia? Kan? Saya tak tahu, saya cuba, saya bagi contohnya kan. Baru nak rehat, takkan kita tak keluar mana-mana. Tu ayat orang perempuan pula.
Aduh, kau tak boleh tengok aku rehat ke? Suami tak boleh nak sebut ayat tu. Yelah, jomlah kita keluar. Keluar pergi mana? Pergi ke Ekomat. Ekomat? Allahu Akbar. Pergilah. Selesaikan hajat orang perempuan kan. Orang perempuan baru nak rehat. Lah, balik laki pula. Apa salah copek balik. La ilah. Dah sampai rimau ni. Rimau panggil lah. Macam tu lah. Kan suami tu panggil lah elok rimau kau panggil tu binatang tu dah sampai dari rimau tu nampak dah sampai dari rimau tu apalah hal dia balik awal pula hari ni. Janganlah macam tu, gembiralah suami kita balik, itu lesen syurga tu abang macam tu kan. Yang suami pula patut nak balik kejap, bila kena panggil abang dah teruji pula tak boleh balik office lah. Contoh ujian kan, ada ujian kan, macam itulah. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, cuba tengok hari tu kan, awal tahun kusangkakan kusangkakan Pahang, Terengganu dan Kelantan, rupanya Selangor menetas dulu. Banjir kat Selangor, tak ada siapa menduga dan menjangka. Ulu Langat, Tanggalam, Abang Abius dia kata apa? Rumah dia tu dia kata, orang lain ustaz lumpur masuk dalam rumah, saya pula rumah masuk dalam lumpur tu. Tak nampak apa lah, cepat betul, bayangkan. Dan Abang Abius yang paling saya respect dia menangis tu bukan sebab dia kehilangan harta benda dia memikirkan ada orang lagi teruk daripada dia. Saya tanya soalan dia. Waktu saya forum dengan dia selepas kejadian tu, saya forum dengan dia dekat Melaka. Bang, habis macam mana bang? Rumah tu macam mana? Itulah ni tengah kumpul balik lah ni. Tengah kumpul duit balik. Kalau boleh nampak dah buat rumah lain pula. Sebab dia cadangnya, dia tu adalah rumah pertama dia buat. Dengan harapan tu lah rumah untuk dia beristirahat, dia kata. Bayangkan. Itu sebab masa hujung tahun lepas di dataran Langkawi, saya dengan sahabat-sahabat saya Ustaz Haslin, Dr. Izhar dengan Abdullah Khairi, kami berempat bincang apa tajuk yang sesuai untuk kita buat dalam forum malam tahun baru tu. Masa tu baru lagi isu banjir kan. Jadi kami pilih tajuk mana milik kita. Sudah mana milik kita? Tak ada. Mati tak ada mana bawa balik kereta pun tanam kali. Tu kereta dia tu nama dia tanamkan sekali, mana ada. Kan? Sudahnya mana milik kita. Yang jadi milik kita amalan-amalan kita. Itulah yang sebenarnya menjadi bekalan kita. Nampak tabung. Nampak tabung. Yang kita masuk dalam tabung tu ikhlas, insya-Allah tu kita punya. Yang dalam wallet yang kita kedekut kita tak bagi tadi belum tentu lagi kita punya. Dalam tu ada 101 ringgit, 101. Satu tu yang masuk dalam tabung. Tinggal 100. Keluar je start motor, minyak habis. Petron punya RM15 habis. Kan? Tolak. Dah isi minyak, jangan change. Tayar bocor. Bengkel tayar punya lagi RM30. Dah RM45 habis. Baru dah tampal tayar, telefon punya, hello bang, jangan lupa bang beli bawang, beli ni, pap, habis lagi RM30. Dah berapa? RM85. Baru keluar daripada Pasaraya 99 Speedmart, dah beli barang keluar, woi, lama tak jumpa kau, woi, duit aku RM15 dulu kau tak ganti lagi, langsung habis. Sudah mana kita punya? RM1 tadi kita punya. Orang yang masuk dalam kubur, dikatakan orang masuk dalam kubur ni, ada yang terperanjat, kenapalah kubur aku ni besar. Dia tak adalah besar sangat, besar sikit lah, lapang sikit lah. Lapang juga kubur aku, kenapa ni? Malaikat jawab, kerana dulu pernah sekali engkau datang dengar ceramah Syamsul Debat ketika di Masjid Jami' Kampung Rahmat, Cangkat Sulaiman.
Pada ketika itu engkau keluarkan sedekah paling ikhlas, sebab kau tersentuh hati pasal sedekah, kau keluarkan RM1. Sebab kubur kau ni besar, luas dan lapang. Macam ni punya lapang sebab RM1. Kalau aku tahu, aku bagi semua hartaku. Tapi dah terlambat. Dah terlambat. Tuan-tuan patut bersyukur. Tabung tak merayap mencari tuan-tuan. Tabungnya melokek kat dinding tu. Jadi sumbek lah. Kau janganlah bebek tak nampak. Kau buta mata kau betul-betul. Sok kau tahulah. Kan? Berapa tahun dah duduk kat kampung ni? 10 tahun dah. Sampai tak RM1,000. Monong. Kan? Kenalah upgrade. Awal tahun RM1, awal bulan RM1, tengah bulan RM1, dapat gaji RM1 juga. Sembahyang Jumaat, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, RM1. Aduh, dapat air citra, alhamdulillah, prihatinnya dapat keluar duit KSP, RM1. Tetap RM1. Ada guna dapat duit banyak. Kan? Masjid tetap dapat RM1. Kalau boleh berburak lah tabung. Tak ada lah, dia ni muka RM1 ni. Kan? RM1 ni. Tapi tak adalah saya kata yang ayat itu yang tak tahan. Ustaz, biarlah RM1. Yang penting ikhlas. Mak ayat masalah 30 tahun hidup kau, ikhlas kau RM1, apa masalah kau? Aduh, parah tu. Yang tak buat duit, mula lalap depan tabung. Lalu tabung lalap. Lepas tabung elok dah balik. Tu perangai kan. Kemudian yang kelima, menjaga kemaluannya. Maksud jaga kemaluan bukannya pakai seluar. Maksud ni menjaga kemaluan ini adalah mengelakkan daripada terlibat dengan perbuatan zina. Hari ini perbuatan zina berleluasa. Malahan iklannya secara terang-terangan, secara melalui media elektronik. Tinggal nak tekan link, zap. Bila nak, cakap je kat ni. Berapa nak bayar? Nak rupa yang macam mana? Nak Thailand? Nak Myanmar? Vietnam? Bangladesh tak ada. Tak kisahlah. Sekarang semua maklumat di ujung jari. Siap ada iklan kan. Mana berani dulu, sekarang dah ada. Jangan main-main. Bayangkanlah dalam satu peristiwa di satu negeri, saya tak nak sebut negeri yang mana, pernah berlaku di satu hospital besar kerajaan. Seorang ibu dan anak perempuan, kedua-duanya melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Betul. Wallahi saya cerita ni, memang terkejut. Mak lahirkan anak siang, malam tu anak lahirkan anak malam. Perbuatan lelaki yang sama. Mak dia bawa anak dara dia sama-sama pergi kelab dandut. Mabuk, bawa jantan tu balik, jantan tu merasa dua-dua sekali. Kuasa Allah nak tunjuk dua-dua mengandung dan dia melahirkan anak hari yang sama. Apa nak jadi pada budak tu? Kau ni pak saudara aku ke adik-beradik aku? Bayangan. Ini lagi teruk daripada keluarga 69. Kalau dalam silang dia bersilang ya. Ini lagi parah. Macam mana? Tu belum cerita lagi yang berminat dengan kaum sejenis. Apakah gila senapang balaga raket? Gila betul. Contoh lah kan, kalau dah tak normal dah, Bilal senyum tengok imam, apa hal lah pula? Contoh lah kan. Parah macam tu kan. Lambu pun tahu jantan betina. Mana kau lagi tahu lah pada lambu. Kan? Itulah yang legebet tu. Legebet. LG itulah BT kan. Kan? Saya tak nak sebut tapi kang dia ban pula. Tak payah orang nak tengok ulangan ceramah ni. Dia blok pula kan. Legebet kan. Ya. Dahlah perempuan, dahlah lelaki tak ramai. Yang lelaki tu pula sibuk nak jadi perempuan. Kau dah senapang lah. Aduh, poning kepala.
Lepas tu ramai pula follower dia tu. Dia yang saya cakap tu, saya akan buktikan saya boleh mengandung. Otak tu. Kalau jantan-jantan lah, tak ada perempuan akan cakap saya akan buktikan saya boleh mengandung. Itu perempuan tak akan cakap. Makna kau bukan perempuan kalau kau cakap macam tu. Teruk kan. Sebab dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah Ta'ala beritahu, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Ya, mai yang melampaui batas ni, mai tukar Argentina hari ni bola apa, potong 15, potong berapa mak dia tu, dia kerat 18 mak dia. Bayangkan tu, punya teruk kan. Ada satu tu apa, yang lelaki dia sepak ayah tu, keluar dalam media sosial kan. Tapi minta maaf lah kalau saya cakap ramai tak tahulah kalau setuju tak setuju. Saya punya pandangan senang je, macam mana budak tu boleh sepak ayah tu. Kalau orang tua dulu cakap siapa ajar anak korang ajar, macam tu, tak maaf cakap. Takkan budak tu tiba-tiba sepak ayah tu. Mesti ada mula daripada kecil. Macam mana didik anak. Biar anak tak balik, maghrib tak balik, biarlah budak, biar dia, tu masalah dia. Anak pergi mana pun tak kisah, anak tak balik tak kisah, anak duduk dengan siapa tak kisah. Tu jadi kan. Sudahnya dia mengisap benda tu, poning lah. Dia mengisap benda tu, dia bercampur dengan kawan-kawan, habis kan. Saya dulu senang ya, mak saya cakap kalau anak mak jangan isap rokok pun isap kan. Nampak tersentuh orang isap rokok mak. Bawa-bawa lah berhenti ya. Tak apa, saya faham susah nak berhenti mokok ni, peringkat-peringkat. Kalau dah biasa isap 30 batang sehari, jangan terperanjat. Saya ada kawan saya macam tu. Kawan saya jenis dia isap rokok, habis ya buang terus sambung kan, 30 batang sehari, confirm dan kill. Dia isap rokok memang macam tu. Tapi saya nasihat dia buat macam mana? Minggu yang pertama 30 batang sehari, tak apa. Minggu depan buang sebatang, tinggal 29 batang sehari. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi 27 batang sehari. Katalah pada minggu yang dia dah tinggal 25 batang sehari, Allah Ta'ala cabut nyawa dia. Allah Maha mengetahui, malaikat akan catat dia mati waktu ketika sedang berusaha nak berhenti merokok. Bukannya jadi orang yang sengaja merosakkan diri. Tak apa, sokok tak ada hal, okey je. Ustaz tuan sokok, apa halak kita pula? Nampak kata-kata kan. Macam tu lah lebih kurang kan. Saya tak nak panjangkan cerita tu, sensitif pada orang yang merokok kan. Jadi barang siapa yang mampu menjaga pandangan, bab tadi kemaluan tadi, pandangan jaga, jangan tengok yang bukan-bukan. Tengok handphone, sekali tak keluarlah satu imej perempuan lawa gila, sampaikan sendat jantung tu Allah, langsung tumbang sambil megang handphone. Perempuan tu sedang beraksi. Anak kejut, ya kenapa ni, ya mengucap, ya kejut, ya tengok handphone, Allah. Anak nampak, langsung tahu ayah mati sebab tengok gambar perempuan telanjang. Macam aib kan. Buat apa? Jaga tuan-tuan. Itu saya akan bagi tu dan tajuk yang lain. Tajuk dia takut kerana Allah. Jadi confirm kena panggil lagi ya. Mana kena panggil lagi tajuk yang lain pula ya. Macam tu. Ucapan, cakap yang baik-baik. Tindakan, bererti telah, kalau tindakan-tindakan ni kita jaga dari segi apa kita pandang, apa kita cakap, apa kita tengok dan sebagainya, pemikiran bermakna kita sedang menjaga agama kita. Yang keenam, bersikaplah rendah hati. Jangan belagak, rasa besar diri, rasa handal, jangan kan? Tidak semua orang memiliki hidup yang berkecukupan. Jika diri kita tergolong dalam orang yang berkecukupan, tanamkanlah sikap rendah hati,
agar terhindar dari sifat sombong yang merugikan. Dalam kampung ni, siapa yang ada kereta paling mahal sekali? Cuba kau tengok. Oh, ayat dia. Kau tahu tak duit simpanan aku berapa? Aku rasa tak ada dalam kampung ni yang duit simpanan banyak macam aku ni. Ayat dia. Dia tak tahu orang lain semua, dia tak declare. Orang kampung Cangkat ni, orang kampung Rahmat ni, Kampung Rahmat Cangkat Sulaiman ni, berapa ramai yang tanam duit belakang rumah? Kan? Dia tanam-tanam, dia terlupa. Jadi jangan dikorek, takut tak jumpa. Jadi jangan kita belagak dengan apa yang kita ada, semua sementara sifatnya. Kan? Jadi jangan kita sombong. Kadang-kadang sombong tu untuk benda yang tak ada apa-apa pun. Allahu Akbar. Sedap juga suaraku, sombong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sedap juga suaraku ni. Sendiri cakap dalam hati. Sebab sombong tu ada 3. Ujub dalam hati je, riak tunjuk kat orang, takbur cakap cerita dengan orang. Kau perasan tak suara aku paling sedap dalam kampung ni? Pijaan lah orang ni, nyampah. Kadang belagak untuk benda tak ada apa-apa. Ni kopiah ni, nampak tak kopiah ni? Ni pada Mekah tau, pada Mekah. Dia cerita dengan orang. Buat aku tengok, jangan. Ni Mekah ni, kau tangan kau tu. Alah, bagilah aku tengok sekejap. Yalah. Tangan bersih tak tu? Okey, ambil. Tengok made in Taiwan. Belagak. Memanglah boleh kat Mekah, made in Taiwan. Dia kata dah Ecomat ada jual ni, kata kan. Iyalah, apa hal kan, belagak tu benda tak ada apa-apa. Selipak kan cakap tadi, mana milik kita? Contoh cakap, mahal jam tu. Jam tu siapa punya? Jam tu siapa punya? Jam siapa punya? Jam Samsung Debat ni RM50 je, tuan-tuan. Tak ada saya beli mahal. Yang jadi elok masa sama. Jam RM50 ke RM50,000 ke, masa dia tunjukkan sama. Tak ada, jam aku tak sama masa dengan kau ni London pun jadah kan. Orang nak tengok time Malaysia, kau nak tengok time London apa hal? Kan? Dia kata jam ni saya punya. Betul ke jam kau punya? Betul, jam ni saya punya. Jangan bohong. Iya, ada receipt. Soalan dia, tangan kau tu siapa punya? Langsung monong. Tangan Allah punya. Kita boleh tergamak mengaku jam tu kita punya. Kita pun, diri kita bukan kita punya. Cuba fikir balik. Macam tu lah. Cuba tengok orang-orang lama. Orang lama yang ada dekat dalam masjid kan. Cuba tengok. Apa dia tak lalui? Kerja susah-susah dulu. Rasa azab lah. Rasa tak hidup dah anak aku ni. Seorang-seorang. Dah lah orang dulu rajin beranak. Kan? Orang dulu rajin lah. Anak ramai-ramai semua. Sekarang tambah mengado-ngado. 2 cukup. Itu tak kilang. Nyampah tu. Perancangan keluarga. Tak ada lahir anak beranak ramai-ramai. Murah joki. Betul. Kan? Kalau boleh pujuk lah beranak. Beranak lagi. Beranak. Orang dulu-dulu punya susah. Tapi Alhamdulillah. Kan? Ada rezeki Allah Ta'ala bagi. Tapi akhirnya bila sampai kita dah berusia, anak-anak semua dah lepas, kita dah tak ada pegang lah. Tak pandailah kau hidup sendiri. Kita pun datang masjid hari-hari. Kita datang semayang, kita balik tidur, esok pagi sarapan dengan rumah, besok pergi semayang. Itu je lah hidup kita rutin. Betul tak? Sudahnya tak ada siapa nak heboh. Yang dah berusia, yang dah pencen-pencen, yang duduk kat masjid, tak ada siapa heboh nak kerja, nak keluar ni, nak pergi cari duit ni. Tak ada pun. Kalau kerja mencari duit pun kadang-kadang untuk tampung mana yang kita perlu sikit-sikit, tak ada pun. Kan? Contohlah. Nak bagi gambaran. 3 tanda orang gila dunia. Pertama, pasangan suami isteri. Suami akan mati, isteri akan mati. Saya ceramah dekat pusat warga emas di Jempol.
Pusat Warga Emas dijemput, saya pergi ceramah. Sampai kat situ semua perempuan. Saya kata laki tak ada ke? Laki habis mati dah. Dia kata sabarlah aku. Aduh, dia menjawab tu 5 minit aku berhenti tergelak je. Minit. Nak tunjuk Allah Ta'ala kalau nak ambil nyawa macam tu je. Nak azan dulu ke? Ke sambung ke? Tunggu ya. Okay. Jadi makna kata jangan kita belagak, jangan kita belagak atas dunia ni. Semua sementara sifatnya. Begitu juga selalu memberi dalam hidup, selalu memberi. Banyakkan bersedekah, jangan risau. Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Pada siapa yang biasa bersedekah, dia tahu hakikat ni. Saya dulu buat sedekah, saya selalu cerita dan camah saya. Saya belanja ahli keluarga saya untuk pergi umrah. Saya pun macam tak percaya dengan apa yang saya buat. Masa tu bawa 15 orang. Saya masa di Mekah tu, di Madinah, saya dengan mak saya lepas makan tengah hari, mak saya pun pergi masa tu. Saya kata, mak ingat nak bawa lah family kita pada yang susah-susah tu nak bawa pergi umrah, dia kata. Mak saya kata, kau dah cakap ni kau kena buat. Yelah nak buat lah ni. Sekali kira-kira masa nak bawa pergi tu 15 orang menong. Terdengar kat telinga ni, kau selalu cakap dan camah kan, sedekah tak pernah miskinkan orang kan. Sekarang kau rasa kata. Terdengar tu bisikan syaitan. Baru faham maksud betapa susahnya nak keluarkan duit tu. Dua yang menong hari tu. Pertama saya, kedua buku akaun tu menong. Tapi bila sampai di KLIA, saya tengok semua siapkan kain ihram nak pergi umrah tu. Family hantar semua ramai-ramai. Masa tu separuh ada perasaan duit habis dah tak ada. Sampai di Tanah Suci nampak air mata mengalir sebab kegembiraan dapat sampai ke Tanah Suci kali pertama. Langsung hilang perasaan duit saya habis. Lantaklah, aku tak kisah ya Allah. Dan bila saya balik ke Malaysia, tak sampai 3 bulan Allah ganti balik duit saya. 3 bulan tak sampai 3 bulan. Masa tu tak adalah cakap dalam hati mujur balik modal, tak. Masa tu saya kata, siapa lagi aku nak tolong ni ya Allah, tolong jangan angkat tangan ya. Ini contoh. Contoh. Kemudian hindari permusuhan, jangan bergaduh-gaduh. Betul, cuba sedekah insya-Allah. Bayangkan Nabi sebut, kita nak tanya sikit. Kalau Nabi, dalam hadis Nabi, kalau Nabi sebut, percaya tak percaya? Saya nak tanya. Percaya ke tak? Percaya. Nabi sebut bala, sesungguhnya bala dan musibah tak pernah mendahului sedekah. Macam mana cakap? Aku ni ada je banyak hal, time ni lah, itulah, inilah. Tanya balik, bila lah sedekah? Aku tak pernah tinggal RM1 aku tu. Maknanya kena upgrade. RM1 tak habis. Contohlah, cuba tanya kan, bincang dengan tuan pengurusi masjid, tuan pengurusi, Samsul Debat ni suka makan apa? Saya ingat saya nak sedekah, kan bagus. Tahulah selera Samsul Debat. Jadi kalau tak tanya, ada harapan malam ni ikut selera pengurusi. Macam tu lah, contohlah kan. Dengan garang dia jumpa tuan imam, mam, saya ingat saya nak sedekah. Imam rasa-rasa malam ni berapa ramai datang agaknya. Tak adalah ramai sangat, kita target dalam 150 orang. Apalah lain kali je lah, tak jadi dia sedekah nampak 150, tak jadi dia. La ilaha illallah. Parah betul. Sikit buat cara sikit, banyak buat cara banyak. Itu je. Macam ni alamam saya tak dapat sponsor semua, tak apalah. Saya disebabkan 150 tak apa, saya sedekah sebiji buah tembikai, potong 150. Gila betul. Kedemut namanya tu. Kedekut campur kemut. Kedemut. Contohnya bagilah potluck seorang sikit kan. Samsul Debat dia gemar patin, dia gemar ikan goreng, tapi dia tak suka ikan kembung. Samsul Debat dia tak suka kari, dia suka salamak cili, contoh. Dia gemar telur dadah, kan senang. Contoh sebagai idea nak sedekah macam mana kan, tak semestinya duit. Contoh,
Kita beli mihun cap apa tak kira lah, cap belalang, cap bintang, beli mihun tu, kita goreng, packing, hantar kat tadika tu, tadika Islam, kan bagus. Packing, hantar dekat rumah anak yatim. Allahu Akbar. Barang siapa nak dilembutkan hatinya, maka banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Nampak? Menggosok anak yatim tak termasuk suami dan isteri kita. Dah tua bangka yatim apa lagi? Ya? Abang ni pun yatim juga. Tak habis-habis kan? Hindari permusuhan, jangan bergaduh-gaduh antara satu dengan yang lain. Tapi kita boleh mengubah itu dengan selalu berbuat baik kepada orang lain. Lantaklah orang buat apa kat kita, jangan kita balas. Orang lain tu mungkin pendedahan hidup dia tak sama, pergaulan dia tak sama, dia tu memang liar daripada dulu. Buat macam mana, biarlah, tapi kita tetap layan dia dengan kebaikan. Tengok Nabi macam mana. Nabi layan orang dengan baik. Abu Sufyan tu daripada muda dia masa kafir tu memang nak bunuh Nabi je. Tapi macam mana dia boleh baik dengan Nabi, kan? Sayyidina Umar pun memang cita-cita dia tu mula dia nak bunuh Nabi mula kan, tapi akhirnya jadi orang kanan Nabi, rapat dengan Nabi, sahabat Nabi, kan? Jadi macam mana kita nak dapat kegembiraan di dunia dan di akhirat? Pertama, bersabar banyak-banyak. Ni tips dia. Nak gembira dalam dunia, sabar banyak-banyak. Orang dulu-dulu kan sabar. Mak, kenapa kita nak tolong lagi orang ni? Kenapa mak nak bawa lagi, nak bawa juga barang-barang, nak pergi ke rumah orang, bawa barang tu, bawa ni lah, bawa betik lah, bawa itulah, bawa garam, bawa gula. Dia tak pernah pun tolong kita. Mak sibuk kenapa? Kan? Dulu. Apa kata mak kita? Biarlah, nanti besok mungkin ada orang lain pula tolong kita. Sabar je mak kita. Memang betul. Tak semestinya orang yang sama tolong kita, mungkin orang lain yang tolong kita. Orang dulu tu sebab mana ada orang dulu pergi kenduri lenggang kangkung tak bawa apa. Sekarangnya lenggang yang pergi tak rasa bersalah pun tak bawa apa-apa. Orang dulu nak bawa apa, semua fikir tu. Torong, bawang, terung. Kau tak faham torong lah. Kita bila bawa tu kan, orang dulu kan, bila rewang kan, orang Jawa rewang, bila dia bawa barang-barang ni, bawa sebelum ni, bila akhirnya dah habis kenduri, dia tak sesak sebulan tu ada benda dia boleh masak lagi untuk keluarga dia kalau dia dah berhabis pun. Tandalah catering menipu banyak. Menipu banyak. Orang tu bayar untuk 500 orang, dia masak 300. Saya dah masak lebih dah tu. Kan tak tahu. Dulu kan sepakatnya. Saya ingat dekat kampung mak saya dulu, masa saya kahwin dululah. Saya dah kahwin ya. Kan mana berajak buat menantu ni kena cakap lah. Dekat rumah mak saya tu, saya dekat kampung mak saya adalah kenduri yang terakhir berhidang. Masa tu orang kampung azab sangat dah tak nak lagi dah berhidang. Sebab ramai betul kan kawan saya datang, family saya ramai. Yang berhidang makin lama makin tua, tak berganti orangnya. Dulu dengan suasana cuci pinggannya, kan? Dulu sebelum saya sempatlah masa kecil tu. Mana ada kemah-kemah pasang siap ni, cari buluh. Tempat duduk pun pakai buluh. Budak ni semua mana tahu, kan? Malam tak tidur ni seminggu tu punya seronok, orang lain kahwin dia yang seronok. Betul kan? Berjaga malam nunggu telur ni, rebus telur, mempertahankan ketelurannya. Lepas tu budak-budak macam kita seronok telur tu, tak sabar-sabar nak balik. Mana budak sekarang telur pun tak heran. Tak nak. Ada pula coklat, candy, apa nama tu? Coklat, apa nama tu? Alah, ada satu ruang untuk coklat, budak-budak boleh ambil situ. Apa nama tu? Marshmallow lah, apalah.
Candy corner, macam tu. Dulu telur tu bawa balik ketuk-ketuk, cair telur cair weh, telur cair seronok, bumbu kicap. Rap makan. Hanya sendawa bau telur sampai ke petang. Dulu masak air, masak yang rebus telur tu pula penat, terkeluar dari isi telur tu, terlelap sampai kering air. Kan dulu. Tapi semua muafakat buat sama-sama. Bayangkan pakai buluh. Tapi dulu walaupun kemah pakai buluh lemang cukup je. Hari ni ya Allah Akbar, tahulah. Bila makin senang, makinlah jauh kita antara satu dengan yang lain. Itu yang heran. Alah, susahlah buat kat dewan kan senang. Ayat dia. Yang best empat saudara yang mempertahan. Kenapa nak buat kenduri dekat dewan? Macam tak ada rumah. Buatlah di rumah. Oh cik. Buat di rumah, tak sempat habis kenduri, yang bercakap buat di rumah tu balik dulu. Wah, hajarnya pak saudara. Mampu tuan rumah tu konteng mengemas rumah tu, betul tak kan? Ni cerita dululah, kenduri dulu dengan sekarang. Tapi apa? Poin nak beritahu, sabar banyak-banyak. Kan? Allah uji ni, Allah uji kita supaya kita sabar. Yang kedua, syukur. Orang yang bersyukur akan bahagia. Syukur, alhamdulillah. Sikit pun syukur. Cik, saya tak dapat bagi banyak, dapat bagi RM50. Alhamdulillah, rezeki saya hari ni RM50. Orang menggeram, dia ni RM50, patutnya dapat 500, dapat RM50. Alhamdulillah. Maknanya ada lagi lah bahagian saya yang tersimpan kat orang lain ni, masih belum bagi kat saya lagi 450. Alhamdulillah. Ya, betul juga. Cocok duit. Nak cocok duit ni, nak pakai duit, zap kena telan. Ketuk-ketuk out of service. La ilaha illallah. Hari apa? Jumaat petang. Bank tutup. Hari Isnin cuti Tuan Agung. Allahu Akbar. Orang yang bersyukur, alhamdulillah, maknanya aku boleh bagi alasan. Kad aku kena telan. Jadi duit aku ni dapat aku selamatkan sampai hari Isnin. Betul juga. Duit tersimpan, kan? Syukur. Kemudian yang ketiga apa? Ikhlas. Orang yang ikhlas juga bahagia. Apa maksud ikhlas? Maksud ikhlas adalah orang itu membuat sesuatu perkara tidak mengharapkan apa-apa balasan dari manusia. Wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Itu baru ikhlas. Aku tolong punya ikhlas, terima kasih pun tidak. Ayat kan? Pernah dengar tak ayat tu? Terima kasih pun tidak. Mana tak ikhlas? Dia kalau ikhlas, terima kasih pun dia tak kisah. Sebenarnya aku dah lama nak cakap ni. Dia tak pernah pun terima kasih kat aku. Habis amalan itu. Tu sebab orang perempuan jangan mengungkit apa benda yang kita buat pada suami kita. Ikhlas. Macam-macam saya buat kat abang. Tengok dia sebut. Bila sebut, malaikat padam. Abang sakit belakang, saya picit belakang abang. Padam pahala picit belakang. Saya masak, abang mata darah punya banyak setiap hari. Habis pahala masak setiap hari. Kemuncaannya apa? Saya lahirkan 7 anak untuk abang. Ya Allah, pahala beranak habis ruginya. Jangan sebut orang perempuan. Orang perempuan pahala dah banyak, jangan sebut. Saya bang, banyak dah yang saya buat untuk abang. Apa dia? Lu fikirlah sendiri. Macam tu. Jangan sebut. Sebab takut kan, sebut kan kena padam. Lu fikirlah sendiri. Tengok suami, mana dia ungkit? Sebab dia tak tahu nak ungkit apa. Apa pula lah aku nak ungkit ni? Diam je lah. Dia kata kan. Ikhlas. Kemudian seterusnya, redha. Redha bukan satu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Cakap memang senang, tapi nak redha bukan senang. Sahabat saya, sahabat baik saya tu, dia meninggal dunia dalam kes bunuh. Bayangkan, dia dibunuh dan dikatakan menurut fakta kes tu dia silap
kul. Silap orang, terbunuh. Yang hebatnya adalah bila dia meninggal dunia ni, dia ni memang orang baik. Sahabat saya ni memang baik betul. Saya berani cakap dia sangat baik. Bayangkanlah yang meninggal ni ketika dia berada pada final year di universiti, tahun akhir di universiti, dan dia ada dua beradik saja, seorang lelaki, seorang perempuan. Dia lelaki sulung, meninggal kena bunuh. Bayangkan, bukan senang seorang ibu dan seorang ayah nak tiba kehilangan anak macam tu. Tapi di tanah perkuburan, ketika bawa jenazah ni nak dikebumikan, nak ditanam dekat perkuburan makam Tuan Haji Said di Seremban, mak saya cakap dekat mak ni, sebab kawan baik kan dengan saya kan, mak saya cakap, kau maafkanlah apa ni, kau redha ya. Dia kata, memang saya maafkan orang yang buat anak saya ni. Dekat kubur, belum 2-3 bulan lagi pun, hari ni meninggal ni, ke bumi esok ni, terus cakap saya maafkan dekat tanah perkuburan. Hebat betul. Kita tak boleh nak jumpa, susah nak jumpa orang macam tu. Ada seorang sahabat saya, bukan anak murid debat saya, hari Rabu, contoh satu hari sebelum hari raya haji, tak salah saya, satu hari sebelum hari raya haji, suami dia bawa anak dia naik motosikal, pap kena langgar dengan kereta Myvi juga. Kebetulan dia langgar Myvi, lepas tu dilanggar oleh Myvi, dia tercampak ke dalam parit. Suaminya meninggal dalam keadaan dalam parit tu bersujud, yang anaknya koma, yang tercampak tadi tu, anak dia koma, tak sedar dalam 3-4 hari. Meninggal ni ayah ni, bawa pergi klinik, akhirnya anak tu sedar, dekat hospital dah sedar. Dia kata, mana Abi mana? Dia tanya ayah dia. Jadi mak dia kata, nanti Umi bawa ya, tunggu baik dulu. Lagi 2-3 hari bawa untuk check up. Kereta bawa check up tu pula accident, meninggal pula budak tu. Dalam tempoh tak sampai 2 minggu, 2 ahli keluarga dia, suami dengan anak dia. Bayangkan, bukan satu perkara yang mudah untuk dihadapi. Tapi redha adalah satu kekuatan. Cuba tengok kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub diuji kan. Bila Nabi Ayub diuji, macam mana cara dia? Syaitan kata beritahu, iblis beritahu, ya Allah, bagilah aku uji ni kekasih engkau ni. Hebat sangat ke Ayub ni, bagi aku try dah sikit. Aku try lah. Allah bagi izin, try. Yang pertama, Nabi Ayub asalnya kaya raya dengan ladang, ternak, semua harta benda banyak, zap habis, tak tersisa satu pun. Nabi Ayub redha, terima. Kemudian diuji pula dengan zuriat keturunannya. Runtuh rumah tu, rumah bapak saudaranya masa tu, anak-anak dia semua ada, mati semua anak-anak dia. Nabi Ayub masih lagi redha, mudah-mudahan anak aku masuk ke dalam syurga. Kemudian uji pula dengan penyakit. Nabi Ayub diuji sakit, penyakit ni, penyakit kulit, kusta, sopak ni semua ada dekat muka ni, sampai berulat-ulat, bernanah-nanah, busuk, tak boleh duduk dengan orang, kena bawa diri dekat tempat yang terpencil, yang tak ada manusia duduk, dalam gua duduk. Dikatakan pada Nabi Ayub itu, yang baik, yang elok, yang sihat hanya 2, iaitu hati dan juga lisan dia. Yang lain semua kena penyakit. Nanah ni ada ulat-ulat ni, ulat-ulat dekat nanah-nanah dia ni. Jatuh ulat tu, tak ada dia pijak, mati kau. Tak. Dia ambil balik ulat tu, letak, takut ulat tu tak boleh makan. Macam itulah sabar dan redanya Nabi Ayub. Isteri dia kata, wahai suami kau Ayub, cubalah kau minta dengan Allah, mesti Allah akan makbulkan permintaan kau. Apa jawab Nabi Ayub? Apa sangatlah berapa tahun yang aku sakit nak dibandingkan berpuluh-puluh tahun aku sihat dulu. Kita dapat tak macam tu? Demam, aduh, demam pula. Ya Allah, mati lagi baik. Apa hal tu? Itulah Nabi Ayub. Kan? Bayangkanlah Nabi Ayub. Panjang li kisah Nabi Ayub tu. Maknanya confirm kena panggil lagi. Maknanya dah 2 tajuk dah tu.
kan. Itulah dia Nabi Ayub. Ada riwayat kata 7 tahun, ada yang riwayat kata sampai berbelas-belas tahun Nabi Ayub kena uji macam tu, ya, redha. Dan begitu juga tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah langkah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tawakal kepada Allah, serah pada Allah banyak-banyak. Aku ni tak ada kuasa ya Allah, kau jugalah maha kuasa ya Allah, menentukan segala-galanya. Aku serahkan pada kau ya Allah. Apa ayat yang kita baca? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Serahlah pada Allah Ta'ala, senang dan lapanglah hati kita. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-20 Allah beritahu, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menginginkan keberuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keberuntungannya itu. Siapa yang kejar keuntungan akhirat, dunia pun dapat, don't worry. Namun barang siapa yang menghendaki keberuntungan di dunia, maka kami akan berikan kepadanya sebahagian saja pada keuntungan dunia itu, dan tidak akan ada mendapat apa-apa bahagian pun di akhirat kelak. Kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit je dunia tu, akhirat langsung tak dapat apa. Mana nak? Jadi kita fikir-fikirkanlah tuan-tuan sekalian, ya. Jadi itu saja daripada saya. Jadi semua orang nak kejar kebahagiaan, kejarlah kebahagiaan akhirat. Dan dah betul dah langkahnya itu dengan berada di masjid ini. Masjid Jami' Kampung Rahmat. Hei, kampung pun kampung rahmat. Aduh, hai. Alangkah ruginya kalau orang tidak betul-betul mengejar rahmat Allah di dalam masjid ini. Ya, kejarlah rahmat Allah. Mudah-mudahan kita semua beroleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan dan mati Allah sekalian, Nabi sebut anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga ajar manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Jadi janganlah kita lupa. Jangan diajar anak keluarga kita tentang kaya, tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana akhirnya kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya, ya. Jadi itu saja daripada saya. Saya faham tanda-tanda orang suruh berhenti tu, saya faham. Bila dia bergalih-galih tempat duduk tu, sebab dia tarik kaki ke depan ke belakang, kejap lurus kejap tindak, dah menumbuk-numbuk lutut tu, saya faham. Dia menumbuk lutut time aku pandang tak tahan tu kan. Tapi tak apa, saya faham, ya. InsyaAllah next time kita buat ceramah bawa bantal, okey je, ya, sambil baring ambil popcorn boleh. Salah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa-apa pun sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.